Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah EDUP 3053 Encik Muhammad Zaki bin Jamaluddin. Saya Muhammad Aidil bin Muhammad Faizal daripada Unit 4 akan membentangkan tentang analisis, tentukan objektif dan tentukan kaedah, media dan bahan bagi penggunaan laman web pengajaran dalam langkah Azure. Okey. Jadi langkah Azure tu yang saya bincangkan tentang tadi itulah analisis, tentukan objektif dan juga tentukan kaedah, media dan bahan. Okey. Saya akan mulakan bagi analisis dahulu. Okey, analisis terdapat ciri-ciri umum. Okey, ciri-ciri umum tersebut iaitu kelas. Okey, kelas iaitu 2 amanah. Tahap murid dalam kelas tersebut iaitu tahap sederhana dan bilangan murid yang terdapat dalam kelas 2 amanah iaitu seramai 25 orang dan umur sudah tentunya 8 tahun bagi tahun 2. Okey, dan juga lokasi sekolah terletak di kawasan bandar. Dalam analisis juga terdapat pengetahuan sedia ada iaitu murid-murid dalam kelas tersebut kebiasaannya menggunakan kata arah dalam percakapan seharian mereka, tetapi tidak mengetahui maksud dan juga cara penggunaan kata arah yang betul dalam penulisan. Okey. Jadi di sini menunjukkan bahawa terdapat pengetahuan sedia ada dan juga masalah. Okey, masalahnya adalah murid-murid dia tidak tahu maksud dan juga cara penggunaan kata arah yang betul dalam penulisan ataupun ketika mahu membina ayat. Okey, baiklah, bagi tentukan objektif pula daripada segi kognitif ataupun kognitif ni dia dimaksudkan daripada segi pemahaman bagi murid-murid di akhir pembelajaran. Murid-murid dalam kelas 2 amanah tersebut mereka semua dapat memahami dan juga menggunakan kata arah dengan betul dan juga sempurna. Itu yang kami harapkan. Dan juga murid-murid juga dapat membina sekurang-kurangnya 5 ayat dengan menggunakan kata arah dengan betul. Okey, di situ. Okey, daripada segi efektif pula, murid-murid dapat bekerjasama dan juga berinteraksi berkenaan dengan kata arah secara bersopan ataupun dengan secara bersopan, secara berbincang dalam kumpulan. Okey, jadi perlulah adanya sopan santun sikap. Okey. Okey, jadi kat sini nota di bawah tersebut, A itu menunjukkan audience adalah murid, dan B behavior atau kata kerja iaitu bekerjasama dan juga berinteraksi. Jadi kat situ ada wujudnya kami ada terapkan secara kumpulan, jadi akan wujudnya kerjasama dekat situ dan juga berperbincangan. C adalah content, isi atau isi kandungan. Jadi kat situ adalah konten tersebut adalah berkenaan dengan kata arah. Manakala D, degree atau tahap penguasaan yang diharapkan, itu dia dapat menguasai kata arah dengan sempurna lah dan juga dapat mewujudkan sikap sopan santun kat situ. Baiklah, seterusnya bagi tentukan ataupun pilih kaedah, media dan bahan. Okey, kita akan mulakan dengan kaedah dahulu. Jadi kaedah pengajaran dan pembelajaran yang akan digunakan oleh kami sekumpulan iaitu kaedah penyelesaian masalah dan juga kaedah perbincangan. Okey, jadi bagi kaedah penyelesaian masalah ini, ia akan wujud apabila kami akan memberikan lembaran kerja
kepada murid-murid dan mereka dikehendaki untuk menjawab lembaran kerja tersebut secara individu. Okey, jadi kat situ akan wujudnya kaedah penyelesaian masalah. Okey, jadi mereka perlu jawab soalan-soalan tersebut. Okey, manakala bagi kaedah perbincangan pula, okey, murid-murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan kami akan memberikan macam kuis ataupun latihan melalui laman web pengajaran. Jadi mereka akan berbincanglah sesama kumpulan dan kat situ akan wujudnya lah sikap kerjasama di situ. Seterusnya, bagi media yang akan digunakan iaitu komputer riba dan juga LCD projector. Okey, jadi kedua-dua media ini akan disediakan oleh guru, okey, iaitu kami sendiri. Manakala bagi bahan sumber pembelajaran pula iaitu media 2D, okey, media 2D atau media 2D iaitu visual, video dan juga lembaran kerja. Okey, jadi di sini kami akan menayangkan video kepada murid-murid dan juga memberikan lembaran kerja setelah tamatnya untuk ketika akhir sesi pembelajaran nanti untuk melihat pemahaman murid ini tentang kata arah, sama ada dia sudah faham sepenuhnya ataupun tidak. Okay, kita akan lihat di situ. Okay, dan juga bahan sumber pembelajaran iaitu laman web pengajaran. Okay, jadi laman web pengajaran ini akan kami berikan melalui pautan link kepada murid-murid. Jadi mereka akan buka, jadi mereka akan tengok kat situ. Dalam tu ada video, ada juga contoh kata arah, video tentang kata arah dan juga kuis dan juga latihan kat situ. Jadi kat situ mereka boleh lihat dan juga belajar dan juga faham tentang kata arah. Kita akan lihat kat situ sama ada mereka faham ataupun tidak. Seterusnya kita akan beralih kepada huruf yang seterusnya iaitu U dalam akronim Azure. U bermaksud utilize media atau dalam bahasa Melayunya guna media. Guna media dalam reka bentuk Azure yang kami sediakan ialah komputer riba. Komputer riba disediakan dan diberikan kepada setiap kumpulan supaya murid dapat melakukan penerokaan untuk mencari maklumat dalam laman web. Seterusnya, video yang digunakan disediakan di dalam laman web pembelajaran berkenaan dengan kata arah dan cara penggunaan kata arah dalam ayat. Murid akan menonton video bersama rakan sekumpulan menggunakan komputer riba yang disediakan supaya maklumat dapat disampaikan dengan lebih jelas. Seterusnya adalah komputer riba digunakan untuk membimbing murid-murid dalam penerokaan laman web yang dilakukan. Lembaran kerja berbentuk helaian kertas yang mengandungi soalan digunakan bagi tujuan pengukuhan. Setelah kita mengetahui apa itu maksud di sebalik huruf A, S, S dan U dalam akronim Azure, kita akan beralih kepada huruf yang seterusnya iaitu huruf ART dalam akronim Azure. ART dalam akronim Azure bermaksud Require Learner Participation, iaitu dalam bahasa Melayunya adalah dorong penglibatan pelajar, iaitu sesuatu pembelajaran yang melibatkan pelajar untuk beraktiviti atau berfikir secara aktif akan menghasilkan perubahan tingkah laku yang kekal. Dalam aktiviti yang telah kami rancang, murid terlibat dalam aktiviti kelas secara aktif daripada set induksi, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat dan penutup. Pada set induksi, iaitu pemusatan murid kepada topik, tayangan video dalam laman web pembelajaran berkaitan kata arah. Pada langkah pertama pula, pemusatan bahan dan murid, iaitu murid melakukan penerokaan laman web secara berkumpulan. Langkah
kedua pula adalah pemusatan murid dan guru, iaitu guru membuat penerangan ringkas berkaitan dengan tajuk yang akan dipelajari pada hari berkenaan. Pada langkah 3 pula, pemusatan bahanan murid, iaitu murid akan menjawab soalan kuis yang disediakan dalam laman web pembelajaran secara berkumpulan. Pada langkah 4 pula, pemusatan murid dan bahan, iaitu murid perlu menyiapkan lembaran kerja soalan pengayaan dan pemulihan berdasarkan pencapaian murid. Dan akhir sekali ada penutupan, pemusatan guru dan murid, iaitu guru akan memberikan rumusan pelajaran serta peneguhan kepada pencapaian yang telah ditunjukkan oleh murid semasa menjawab soalan kuis dan lembaran kerja. Seterusnya saya akan sambung pembentangan model reka bentuk pengajaran Azure dengan E yang terakhir, iaitu evaluate dan revise, ataupun dalam bahasa Melayu nilai dan semak. Nilai pencapaian murid akan ditentukan dengan kami akan mengedarkan lembaran kerja berkaitan kata arah, iaitu murid perlu mengenal pasti kata arah yang terdapat dalam petikan pendek yang akan disediakan dalam lembaran kerja tersebut, dan 5 kata arah yang dijumpai oleh murid, mereka perlu bina 5 ayat berdasarkan kata arah tersebut. Bagi semak pula, kita akan lihatlah pencapaian murid sama ada mereka dapat laksanakan tugasan yang diberikan tersebut. Dengan terlaksananya tugasan tersebut dapat memastikan objektif pembelajaran dapat dicapai oleh pelajar. Seterusnya saya akan sentuh pula berkenaan dengan langkah pelaksanaan aktiviti PDP yang telah kumpulan kami rancang, iaitu yang pertama, murid akan diagihkan kepada 5 kumpulan yang terdiri daripada 5 pelajar untuk setiap kumpulan. Seterusnya, setiap kumpulan akan dibekalkan dengan 1 komputer riba yang disediakan oleh guru. Guru akan memberikan penerangan ringkas berkenaan dengan tajuk pembelajaran, iaitu kata arah serta objektif pembelajaran yang akan dicapai di akhir sesi pembelajaran. Setiap kumpulan murid perlu melayari laman web pembelajaran yang disediakan oleh guru selama 30 minit. Seterusnya, sesi perbincangan bersama ahli kumpulan dibenarkan semasa mereka melayari laman web pembelajaran tersebut. Selepas 30 minit melayari laman web pembelajaran tersebut, setiap murid akan diberikan 1 lembaran kerja kata arah dan tugasan ini perlu dilaksanakan secara individu. Dalam lembaran kerja tersebut, murid diminta untuk mengenal pasti 5 kata arah dalam petikan pendek dan murid perlu membina 5 ayat berdasarkan kata arah yang dijumpai. Guru akan memberikan peneguhan ke atas jawapan murid dan menerapkan nilai murni rasional. Dan yang terakhir, guru akan membuat rumusan berkenaan dengan aktiviti yang telah dilaksanakan pada hari tersebut.
Itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.